Jadi salam sejahtera, selamat pagi. Sekali lagi diucapkan kepada pelajar tingkatan 3 gigih, dan terima kasih kepada awak semua, dan tahniah kerana masih lagi berjaya untuk bangun awal pagi dan memulakan kelas kita seawal 7.30 pagi. Cikgu on je tadi, terus ada rakan-rakan kita dah join. Itu menunjukkan satu sikap yang positif. Okey, semangat yang positif, masih lagi bersemangat. Okey, dan itulah norma baru. Norma baru maknanya awak dah biasa dengan norma baru itu. Itu satu kelebihan lah. Ada orang tak biasa. Dia norma baru dia nak main game je. Itu bukan satu kebiasaan yang bagus. Satu perkembangan yang positif. Sebab norma awak yang biasa adalah awak adalah seorang pelajar. Dan hari Ahad hingga hari Khamis, kalau bukan cuti sekolah, adalah hari persekolahan. Awak kena hadir ke sekolah bermula pada pukul 7 pagi dan kita balik pada pukul 1.05 tengah hari. Okey, 1.05 petang. Itulah kebiasaan yang biasa sebelum pandemik COVID-19 ini melanda. Okey. Dan apabila kita di situasi darurat, di situasi pandemik ini, kita diarahkan untuk stay at home, berada di rumah masing-masing, dan KPM telah menetapkan kita menghadapi pembelajaran secara PDPR, iaitu pembelajaran di rumah. Okey, pengajaran dan pembelajaran di rumah masing-masing. Okey, dan itu merupakan norma yang baharu yang perlu awak biasakan diri. Kita tetap belajar macam biasa, awak tetap pergi ke sekolah. Okay, tapi sekolah awak adalah di rumah sahaja. Awak tak perlu bergerak ke mana-mana. Just standby, bersedia untuk berada di rumah masing-masing, dan onkan Telegram ataupun Google Meet untuk menghadapi pembelajaran secara online. Kalau tak ada data yang banyak, mungkin awak boleh join sekejap, nak tahu kita nak belajar apa dengan cikgu hari ini. Dan kalau data awak dah tak mampu, awak boleh off. Okay, off. Dan awak dah tahu, ini aku belajar tentang 7.3 contohnya 7.3, data awak dah sikit, awak boleh offkan dulu. Okay, dan cuba baca sendiri dulu dalam buku teks 7.3. Dan nanti bila menghampiri pukul 9, biasanya cikgu akan upkan soalan, link soalan melalui Telegram. Kat situ awak cuba buat melalui Telegram. Okay, kalau awak tak faham, awak tak dapat jawab dengan baik semua, boleh tanya. Okay, boleh tanya cikgu melalui Telegram tu juga. Okay, type saja, tak perlu nak on camera dan sebagainya. Itu cara untuk menjimatkan data. Bagi yang datanya sikit lah. Okay, tak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak join kelas. So, awak boleh join sampai akhir, itu satu kelebihan lah. Tapi kalau tak boleh join pun, awak boleh join sekejap untuk tahu kita belajar apa hari ini. Itu pun satu usaha. Okay, satu usaha yang boleh dibanggakan. Sebab awak ada usaha untuk belajar. Mungkin dari segi data, kita tak mampu. Sebab bukan semua pelajar dapat join sampai ke akhir. Cikgu faham. Okay, bukan cikgu tak marah pun. Cikgu tak marah. Awak boleh join sekejap pun. Ting, keluar nama awak tu pun, cikgu dah bersyukur. Maksudnya awak ada keinginan untuk join kelas cikgu. So, awak terkeluar awak left awak tu pun, cikgu tak terasa pun. Mungkin cikgu akan positif. Okay, cikgu akan think positif yang awak mungkin kekurangan data dan sebagainya, ada masalah-masalah yang lain lah, dari segi gadget ke, habis bateri ke, itu cikgu faham. Tapi yang penting awak dah tahu dah, ini cikgu ajar tentang ini. Dan kita ada buku teks, itu fungsinya buku teks. Bila kita dah tahu cikgu nak ajar apa, kita cuba baca apa yang ada dalam buku teks tu. Okay, nanti bila awak dah baca, awak dah ada perkara-perkara yang tak faham, awak tanya di Telegram. Cikgu akan bantu kat situ. Cikgu standby je. Ada tak pelajar-pelajar tanya? Biasanya lepas tutorial memang takkan ada yang tanya. Cikgu anggap faham lah kot. Faham lah. Tapi bila cikgu check balik yang kelas kit, yang jawab berapa orang je. Tu yang sedih jugalah. Jadi sepatutnya yang tak join Google Meet pun tak ada masalah. Dia bangun tidur lewat ke, terbangun tengah hari baru bangun ke apa, dia boleh tengok pada Telegram, ada kelas kit. Dia join je kelas kit, nama dia, masukkan nama, terus ada kehadiran di kelas kit. Bila ada kehadiran kat situ, dia pun cuba jawab. Jawab semampu yang mungkin. Cikgu tengok dia punya, cikgu akan bantu awak kat situ. Awak jawab yang salah pun cikgu akan backup. Okay, ni cara buat secara esei, tambahkan isi lagi supaya 8 markah. Okay, supaya cikgu akan guide kat situ lah. Untuk
untuk sesi tutorial. Dan kalau ada soalan tanya je di Telegram, itulah kelebihan Telegram. Okay, kalau awak tak tanya, macam mana cikgu nak jawab? Okay, cikgu mana cikgu nak tahu kelemahan awak kat mana. Jadi bertanyalah. Tak semestinya kita tanya secara voice, kita boleh tanya secara teks. Itu kelebihan secara online. Kalau kat kelas ada. Tak ada, awak kena cakap. Okay, awak nak tanya kena cakap. Ada ke awak panggil cikgu, panggil sekejap. Awak pun tulis kat teks, tulis kat buku. Nak tanya soalan kat cikgu, tunjuk kat cikgu. Tak ada. Ada awak buat macam tu kat sekolah? Tak ada kan? Sama ada awak senyap langsung ataupun awak cakap. Okay, awak tanya secara verbal. Okay, itu cara biasa. Tapi secara norma baru, awak ada pilihan untuk voice check ataupun awak just text saja apa saja yang awak tak faham. Okay, so tahniah lagi sekali dan terima kasih. Tahniah juga kepada Danesh Vera yang bersungguh-sungguh. Cikgu kagum dengan semangat awak. Banyak mungkin dia tertinggal banyak soalan dan dia ada rasa tanggungjawab nak siapkan. Itu satu kesungguhan, itu satu attitude yang cikgu boleh ingat. Bila sebut Danesh Vera je, dia dah hantar tugasan. Itu satu attitude yang baik. Boleh mengingatkan cikgu tentang ni ada kesungguhan. Bila ada kesungguhan, cikgu ingat nama awak. Bila cikgu menanda, cikgu akan bersungguh-sungguh. Cikgu dulu kalau cikgu belajar dulu, cikgu nak supaya cikgu kepada cikgu ni ingat cikgu ni siapa. Supaya bila ditanda kertas cikgu, dia ingat, oh ni pelajar ni pernah tolong, pernah banyak tanya. Kita akan bersungguh-sungguh akan tanda kertas dia sebab dia ada kesungguhan untuk belajar subjek kita. Itu cara kita nak tackle hati cikgu, nak dapatkan nak cuba dapatkan markah supaya cikgu kenal kita. So bila cikgu kenal kita, bila kita ada masalah ke apa, cikgu akan lebih peka. Okey, ini cikgu akan cuba kontak, cuba lebihkan tanya awak sebab awak biasa dengan cikgu. Tapi kalau awak tak biasa, awak senyap je, faham pun senyap, tak ada respon. So bukan cikgu tak tanda, cikgu tanda macam biasa. Cuma cikgu tak boleh nak siapa dia tak boleh nak imagine. Sebab dia tak biasa dengan cikgu. Okey, itulah norma kita belajar. Okey, zaman cikgu belajar pun sama, zaman awak belajar pun sama, tapi cuma pembelajaran awak lebih mencabar berbanding dengan zaman cikgu dulu. Cikgu dulu tak menghadapi situasi seperti ini. Tak ada kelas-kelas online. Cikgu dulu tak ada handphone pun. Belajar tingkatan 3, cikgu tak ada handphone pun. Tak kenal pun handphone tu apa. Cikgu kenal handphone masa cikgu masuk universiti. Baru cikgu kenal apa itu Nokia 3310. Itu handphone cikgu yang pertama. Okay, Nokia 3310, RM498. Cikgu beli. Okay, di Taman Universiti. Cikgu dulu pun belajar di Johor juga. Belajar di UTM Skudai. Itulah handphone pertama cikgu. Nokia 3310 yang ada game ular je. Itu je handphone cikgu pada ketika itu. Tapi zaman awak form 3, bukan form 3, sekolah rendah pun dah pakai handphone yang canggih-canggih. Tapi kebanyakannya salah guna untuk main game sahaja. Itulah cabaran pula cabaran untuk awak semua. Alright, banyak celoteh pula pagi ni, tapi sebagai motivasi pagi lah. Okay, motivasi untuk kita sebagai pelajar. Kita ingat kita sebagai pelajar, okay, bukan kita tak boleh main, kita kena susun jadual kita cantik-cantik tau. Kita dah pernah belajar tentang pengurusan masa kan, pengurusan masa yang baik. So kita perlu ada pengurusan masa yang sangat bijak. Kita time main, kita mainlah sungguh-sungguh supaya kita puas hati. Oh, aku time main aku main. Ni time main kita ingat belajar. So tak kenalah. Time belajar kita ingat main. So pun tak kena juga. Kena ada time makanlah sungguh-sungguh. Time tengok TV lah sungguh-sungguh. Jangan ingat benda lain. Time mainlah sungguh-sungguh. Time tolong mak ayah, tolonglah mak ayah dengan sungguh-sungguh. Time studylah dengan bersungguh-sungguh. Okay, insyaAllah awak punya kehidupan akan cantik, akan smooth, akan enjoy. Dan awak dapat capai semua sekali yang awak nak. Bukan sahaja dalam pelajaran, awak boleh capai dalam apa yang awak nak dalam entertainment. Untuk dari segi nilai kehidupan awak, tolong mak ayah, dari segi kesihatan, dan kita bersenam, kita beriadah, kita apa-apa saja yang boleh menghilangkan stres kita di mana saja kita berada. Okey, itulah cara-cara untuk kita menguruskan kehidupan kita dengan baik. Okey, supaya kita sentiasa positif dalam kehidupan. Okey. So, berapa orang? Dah ada penambahan sikit daripada 11 kepada 12 seorang je. Okey. Daripada 11 ke 12 orang. Okey. So kita start pada hari ini. Hari ini kita akan masuk kepada bab yang subtajuk yang ketiga. Okey. Selamat pagi Janani. Baru masuk.
Okey, tahniah, terima kasih kerana join kelas pada pagi ni. Okey, kita lihat. Okey, ada buku teks masing-masing, boleh rujuk pada buku teks masing-masing. Tajuk yang ketiga. Okey. Jadi kita lihat pada subtajuk yang ketiga, dia punya standard pembelajaran dia adalah menilai penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Kita nak nilai. Okey, kita dah belajar ada tokoh-tokoh yang menentang. Okey, kita dah belajar dalam 7.1 ada tokoh-tokoh yang menentang. Okey, ada tokoh-tokoh yang menentang sehingga terkorban, ada juga yang dibuang negeri, ada juga yang memilih untuk menyelesaikan secara rundingan. Okey, ada 10 tokoh yang telah kita bincangkan. Okey, so dalam 7.3 ni kita nak nilai. Okey, dalam penentangan tokoh-tokoh ini menentang kuasa barat, okey, kita nak lihat apa kekuatan dia. Okey, apa kekuatan penentangan dia. Okey, sebab bila kita dah study dalam 7.1, kalau awak masih ingat dalam 7.1, pada peringkat awalnya ada yang berjaya menewaskan British. Okey, ada yang berjaya menewaskan British dan pada penentangan yang kedua ataupun dalam peperangan yang kedua mereka kalah. So kat situ maksudnya ada kekuatan yang dipamerkan, yang dibawa oleh penentangan tokoh-tokoh ini dalam mereka menentang kuasa barat. Kalau tak, kenapa mereka boleh menang? So ada kekuatan. Tapi bila pada akhirnya mereka kalah, so bila kalah, ada juga kelemahan yang menyebabkan mereka kalah. Itulah yang kita nak bincang pada hari ini. Itu dari segi kita nak nilai apa kekuatan, apa dan nilai tentang penentangan ni. Kita akan lihat dalam dua aspek, iaitu satu berkaitan dengan kekuatan, dan satu lagi kita nak lihat juga dari segi kelemahan. Apa kekuatan perjuangan mereka dan apa kelemahan perjuangan mereka yang menyebabkan akhirnya mereka tewas, akhirnya mereka terkorban. So ada kekuatan dan kelemahan dalam penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Itu yang kita akan lihat dalam 7.3. Dan dia punya elemen kewarganegaraan yang kita akan lihat pada hari ini adalah berkaitan dengan menghuraikan kepentingan sifat bijaksana. Kita kena ada bijaksana dalam diri kita. Sifat bijaksana. Dalam apa-apa sahaja yang kita nak buat, kita kena pandai susun strategi. Macam cikgu cakap tadi dah. Kita ada 24 jam satu hari. Dan sekarang kita diarahkan stay at home. So macam mana kita nak uruskan 24 jam kita tu di rumah sebaik yang mungkin? So kita kena bijaksana. Bijaksana tak semestinya dalam pelajaran sahaja. Bijaksana dalam kita menguruskan hidup kita. Bijaksana semasa kita main. Bijaksana semasa kita tolong mak ayah kita. Bijaksana bila kita makan pun kita kena bijak. Macam mana aku nak makan dengan cepat dan kenyang tapi tak makan banyak. Contohnya kita dalam proses diet. So kita kena bijak pilih makanan. Apa makanan yang boleh mengenyangkan dalam kuantiti yang sikit dengan kalorinya yang rendah. So kita kena bijak dalam memilih makanan. Jangan rembat je. Setiap jam makan burger, setiap jam makan burger. Memang akan kembang lah. Sebabkan pemilihan makanan kita yang tidak baik. Jadi kita kena atur. Pagi nak makan apa, tengah hari makan apa, petang makan apa, malam makan apa. Ada orang 6 kali makan, tapi mereka bukan lebih gemuk, tapi lebih kurus. Sebab apa? Sebab mereka bijak dalam mengatur menu-menu pemakanan mereka. Bijak dalam study, itu semestinya lah. Kena bijak dalam study. Aku study ni macam mana mudah aku ingat. Aku kena buat nota ringkas. So buat nota ringkas. Macam mana aku nak ingat? Aku ni suka warna-warni. Dalam nota tu buatkan warna-warni. Warna merah, ada warna pink, ada warna kuning. Otak kita boleh baca cara macam tu, kita follow, kita teruskan. Itu kelebihan masing-masing. Ada orang dia tengok gambar baru dia boleh faham. So dia boleh lukis gambar. Dia buat catatan berbentuk gambar, awan ke, petak-petak ke, supaya otak kita lebih mudah ingat. Lain orang, lain cara. Lain orang, lain cara yang digunakan untuk mereka mengingati sesuatu. Itu kita panggil bijak. Jangan rembat je. Tengok orang lain buat ni, kita buat. Tapi kita tak faham pun apa yang kita buat.
itu satu tindakan yang kurang bijak. Okey, itulah yang kita akan bincang pada hari ini. Objektif pun sama, menilai penentangan masyarakat tempatan terhadap Kuarsa Barat. Kita akan lihat dari segi kekuatan dan kelemahan dan membuat inferen. Inferen ni adalah inferen ni kita sebut juga sebagai kesimpulan kesimpulan kecil. Biasa dalam soalan esei, soalan kebat, nanti juga akan jawab jugalah. Biasakan diri dengan membuat inferen. Bila awak dah huraikan, awak dah buat fakta, bagi huraian, bagi contoh, dan akhir sekali awak buat inferen kecil. Apa kesimpulan yang awak dapat rumuskan daripada apa yang awak tulis. Itu biasa kita akan buat dalam soalan esei, soalan-soalan kebat. Okey, sebab itu pun ada markah untuk dari segi penandaan soalan kebat. So inferen adalah kesimpulan kecil tentang sifat bijaksana dalam mengatur strategi dalam sesuatu perjuangan. Kita ambil pengajaran daripada perjuangan penentangan masyarakat tempatan ni, yang mana kenapa mereka boleh menang pada peringkat awal? Sebab mereka ada sifat bijaksana. Kenapa British juga boleh menang pada akhirnya? Sebab British pun ada sifat bijaksana dalam mereka menewaskan penentangan masyarakat tempatan. So kita ambil yang positif, kita ambil yang positif. Alright. Okey, termasuk 7.3 pengenalan. Okey. Masyarakat tempatan bangkit menentang British dengan menggunakan pelbagai strategi. Banyak cara. Kita dah bincang ada 3 bentuk perjuangan. Siapa masih ingat lagi? Bentuk yang pertama mereka gunakan apa? Respon cepat. Respon cepat. Kita dah belajar 3 bentuk penentangan. Siapa boleh jawab? Bentuk yang pertama mereka gunakan bentuk apa? Bentuk penentangan secara apa? Cepat, siapa boleh jawab? Respon di chat. Kita dah belajar dah 7.1. Awal-awal 7.1. Ada 3 bentuk perjuangan, penentangan yang dibuat. Bentuk yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama apa? Yang digunakan sebahagian besar oleh tokoh-tokoh penentangan. Mereka gunakan apa? Pantas, cepat. Respon di chat. Okey, bagus Tan Bun Zian. Menggunakan senjata. Kaedah yang pertama, mereka gunakan senjata. Strategi mereka gunakan senjata. Okey. Strategi yang kedua, mereka gunakan apa? Selain daripada senjata, apa lagi bentuk penentangan yang dibuat? Okey, perjanjian. Mereka mencabar perjanjian. Pak Tan Bun Zian kata mencabar perjanjian. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga apa? Selain daripada mereka cabar perjanjian, mencabar perjanjian ni seorang je yang terlibat, iaitu Datuk Maharaja Lela. Senang nak ingat. Yang ketiga pun seorang juga yang menggunakan bentuk yang ketiga. Okey, iaitu sistem perundangan. Okey, terima kasih Tan Bun Zian. Bagus. Okey, iaitu yang pertama kita gunakan senjata. Ini yang diguna oleh sebahagian besar tokoh-tokoh dalam menentang Kuarsa Barat, iaitu menggunakan senjata. Okey, tapi kita sedia maklumlah bila gunakan senjata. Okey, kita punya senjata paling canggih pun kita ada pistol lah. Okey, kita ada pistol sebenarnya. Tapi pistol kita tu tak banyak. Tak semua hulu balang tentera-tentera kita ada senjata pistol. Tak banyak. Kalau British, memang setiap askar dia disediakan senapang dan pistol. Sebab itulah nanti kita akan kalah. Okey, kita akan kalah. Sebab dari segi senjata. Okey, senjata moden. Kita ada meriam, tapi meriam British lebih besar daripada meriam kita. Itu kelemahan. Nanti kita akan lihat perjanjian dan juga sistem perundangan. Sistem perundangan kita dah belajar yang digunakan oleh Haji Abdul Rahman Limbong dalam mempertahankan petani-petani di Terengganu, yang mana Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai peguam bela yang membela petani yang ditangkap atas urusan menceroboh tanah di Terengganu. Itu kita dah bincang dalam 7.1. So banyak ini kita panggil strategi-strategi yang digunakan. Dan kebangkitan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Itu yang kita nak bincang hari ini lah. Ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Yang mana pada peringkat awalnya menunjukkan kejayaan. Kita dah bincang, ada yang berjaya mengalahkan British pada peringkat awalnya. Contohnya seperti Rentak
seperti Dol Said pun pernah menang, tapi akhirnya mereka kalah. Rentak pun sama. Begitu susahnya Brok untuk menewaskan Rentak. 3 kali serang, kali ketiga baru berjaya menewaskan Rentak, yang menyebabkan Rentak terpaksa berundur ke kawasan yang lain. Okey, 3 kali baru Rentak berundur ke kawasan yang lain. Itu adalah kejayaan awal. Tetapi British bertindak balas dengan lebih agresif untuk menghapuskan penentangan masyarakat tempatan. Bila dah kalah, British pun susun strategi yang baru. Itu kita panggil bijaksana. Dia tak pakai strategi yang sama. Contoh macam kita belajar kan. Contoh kita buat ujian ni, kita gagal. Contohlah, kita gagal. Contoh masa buat ujian ni, kita baca buku teks je. Baca tanpa buat nota ke apa. Okay, baca saja. Lepas tu kita jawab exam, kita gagal. Okay, bila kita gagal, bila nak jawab peperiksaan akhir tahun, kita pun guna strategi yang sama. Kita baca buku teks juga. Okay, ada kemungkinan kita akan gagal kali kedua. Sebab kita tak ubah strategi kita. Kita tak bijak. Aku baca ni tak cukup sebenarnya untuk aku lulus. So, aku kena baca dan buat nota supaya aku mudah ingat. So, itu kita panggil kebijaksanaan dalam menyusun strategi. So, sama dengan British. Bila dia dah kalah, kita kata, kenapa aku kalah? Disebabkan mereka ni bekerjasama. Okay, mereka bersatu padu. Mereka berganding bahu di antara pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin Melayu bekerjasama. So, mereka boleh menang. Jadi mereka pun pecah belahkan. Mereka pecah-pecahkan kerjasama itu supaya Dol Said, contohnya Dol Said, tidak lagi dibantu oleh pembesar-pembesar yang lain. Bila tidak dibantu oleh pembesar yang lain, dalam serangan yang kedua, Dol Said pun kalah. Itu strategi British. Dia dah ubah strategi dia kepada strategi yang lain supaya dia boleh menang. Itu kita panggil sifat bijaksana perlu ada. Sifat bijaksana Dol Said pula, kita ambil contoh Dol Said dia masa first nak lawan dengan British, dia kata kalau aku lawan seorang, aku tak mampu. Jadi bijaksananya dia berpakat dengan rakan-rakan dia yang lain. Dia panggil pembesar-pembesar daripada kawasan-kawasan sebelah. Kawasan-kawasan sebelah daripada Naning, contohnya Rembau, daripada Jelebu, daripada Seri Menanti, untuk berganding bahu menentang British. Dan mereka boleh menang. Itu bijaksana dari segi Dol Said. Tetapi bila British dah kalah, dia kaji. Dia menang sebab kerjasama. Jadi British dia pun cuba pecah belahkan kerjasama itu. Itu strategi British pula. Dua-dua ada kekuatan dan kelemahan. Okay, dan kelemahan diubah strategi supaya menjadi kekuatan pula. Itu kita ambil pengajaran dari segi cerita itu. Okey, itu adalah pengenalan dalam tajuk yang kita belajar pada hari ini. Jadi kita pertama sekali kita tengok dulu dari segi kekuatan. Okey, kekuatan. Okey, dalam kekuatan ni ada beberapa kekuatan lah. Okey, ada beberapa kekuatan yang membolehkan kuasa ataupun penentangan masyarakat tempatan itu berjaya, walaupun hanya di peringkat awal sahaja. Okey, yang mana pada peringkat awal pada peringkat awal, cikgu highlightkan pada peringkat awal sebab dia menang, bukan sampai akhir dia menang. Tak ada tokoh yang menang pada peringkat akhir, semuanya kalah. Kalau ada, mungkin kita tak dijajah sekarang. Sebab kita dah berjaya. Tapi disebabkan kita kalah pada peringkat akhir, itu yang menyebabkan negara kita dijajah sehinggalah kita merdeka pada tahun 1957. Itu cerita dia. Jadi pembesar tempatan mengecap kejayaan pada peringkat awal. Pada peringkat awal kita boleh menang sebenarnya. Kita berjaya dalam usaha menentang kuasa barat. Kejayaan ini dicapai melalui beberapa kekuatan yang kita akan bincang. Iaitu kekuatan yang pertama kita akan lihat dari segi muafakat. Kekuatan yang pertama adalah muafakat. Pepatah ada mengatakan muafakat membawa berkat. Apa itu muafakat? Dia ada kaitan dengan apa muafakat ni? Dia ada kaitan dengan sikap kerjasama. Ni muafakat. Boleh kata dikaitkan dengan nilai bersatu padu. Kerjasama bersatu padu. Itu adalah muafakat.
Contoh tokoh yang menggunakan muafakat adalah Datuk Maharaja Lela. Yang mana Datuk Maharaja Lela sebelum dia bunuh JWW tu, dia berpakat dulu. Dia mesyuarat dulu. Itu kita panggil kerjasama. Adanya satu pakatan, adanya satu usaha secara berkumpulan, bersama-sama. Bukan seorang-seorang buat kerja. Yang mana pakatan itu telah dibuat bersama-sama dengan Sultan Abdullah, Ngah Ibrahim, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor dan pembesar-pembesar Melayu yang lain mengadakan pakatan secara sulit. Jadi kita panggil sebagai muafakat untuk menghapuskan JWW Bush. Dan mereka adakan beberapa siri mesyuarat lah. Mesyuarat diadakan pada Julai 1875. Lepas tu mereka adakan mesyuarat lagi sekali pada September 1875. Mereka adakan mesyuarat khas pula pada September 12 September 1875 di Istana Sultan Ismail. Dan setelah mengadakan 7 kali mesyuarat, begitu banyaknya muafakat yang dibuat, akhirnya mereka berjaya membunuh JWW Bush di Pasir Salak. Walaupun akhirnya nanti Datuk Maharaja Lela dan pengikut-pengikutnya ataupun rakan-rakannya ditangkap dan dihukum dihukum gantung sampai mati kerana telah membunuh residen British pada ketika itu. Tapi walaupun dibunuh, kita nak lihat kat situ adanya muafakat yang membawa kejayaan. Apa kejayaan dia? Kejayaan dia adalah dapat berjaya membunuh JWW Bush. Itu kejayaan Datuk Maharaja Lela hasil daripada muafakat. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat adalah Syarif Masahur pun menggunakan cara kekuatannya adalah muafakat. Muafakat macam mana? Dia berjaya menyerang Kanawit dengan bantuan. Bila ada bantuan, kita panggil muafakat. Dia ada bantuan daripada rakan-rakan dia yang lain. Contohnya macam Syarif Masahur ni, dia dapat bantuan daripada Datuk Patinggi Abdul Ghaffur yang telah membantu Syarif Masahur dalam menyerang Kanawit. Dan pakatan ini berjaya. Bila kita berpakat, kita akan dapat hasil dia. Berjaya. Walaupun tak berjaya menewaskan SBUB, menewaskan British, sekurang-kurangnya telah berjaya membunuh 2 orang pegawai British. Dan Brooke tidak dapat membuktikan beliau terlibat dalam pakatan itu. Itu kejayaan dia. Pada peringkat awal lah. Pada peringkat awal. Walaupun nanti pada akhirnya nanti dia juga telah ditewaskan dan telah dibuang negeri. Telah dibuang negeri daripada Sabah. Daripada Sarawak. Ni adalah dia tokoh di Sarawak. Itu adalah Syarif Masahur dan juga Datuk Maharaja Lela yang telah menggunakan dia punya kekuatan penentangan dia adalah dari segi muafakat. Yang telah membawa kejayaan. Itu adalah kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua. Boleh faham kekuatan yang pertama? Ada apa-apa soalan nanti boleh tanya di bahagian komen je. Bila cikgu dah baca komen awak nanti, cikgu akan respon jika ada soalan. Cikgu harap boleh faham lah. Kalau tak faham tanya. Ataupun kalau tak faham cakap, cikgu saya tak faham, boleh ulang. Boleh juga. So jangan senyap. Kalau tak faham jangan senyap je, rugi. Awak yang akan rugi nanti. Kita lihat yang kedua. Kekuatan yang kedua adalah dari segi kubu pertahanan. Selain daripada muafakat, penentangan masyarakat tempatan juga dikuatkan dengan mereka membina kubu-kubu pertahanan. Kubu bukan kubur. Lain. Kubu dengan kubur lain. Kubur tu tempat tanam mayat. Kubur. Ni kubu adalah tempat perlindungan daripada serangan-serangan musuh. Ada yang menggunakan guni pasir, ada yang gunakan batang pisang, ada yang gunakan kayu yang besar sebagai kubu dan sebagainya lah, yang dapat menghalang serangan daripada musuh. Serangan daripada musuh. Dan pembesar-pembesar Melayu, terutamanya yang biasa tinggal dalam hutan, yang berperang dalam hutan, biasanya mereka pakar dalam membina kubu. Contohnya kita ambil Yam Tuan Antah. Yam Tuan Antah, beliau telah membina kubu dalam berperang dengan pihak British.
Yang mana Yang Tuan Antah berjaya mematahkan serangan British pada peringkat awal. Peringkat awal mereka menang. Okey, kerana kekuatan kubu di Paroi dan kubu di Bukit Putus. Mereka bina kubu. Bila bina kubu, bila British serang, adanya kubu, mereka dapat bertahan. Dapat bertahan dan dapat membuat serangan balas. Dan kedua-dua kubu semula jadi tersebut terlalu ampuh. Ampuh ni kukuh lah. Terlalu ampuh ni kita panggil, nama lain adalah kukuh. Kukuh untuk ditembusi oleh pihak British kerana terletak di atas bukit yang tinggi. Sebab di kawasan Bukit Putus tu memang kawasan yang berbukit bukau. Jadi bila adanya kubu British ditambah pula dengan kawasan yang berbukit bukau, menyukarkan pihak British untuk menembusi kubu tersebut. Biasanya kalau dalam hutan ni mereka buat kubu daripada pokok-pokok yang besar, pokok-pokok balak. Pokok-pokok balak ni pula mempunyai kayu yang sangat tebal. Kalau peluru masuk pun tak tembus. Itu kekuatan kubu-kubu yang dibina. Dan terdapat halangan ranjau dan pokok tumbang di bahagian hadapan. Mereka selain daripada kubu ni, ada kubu-kubu semula jadi dari segi hutan rimba. Bila hutan rimba banyak ranjau lah, banyak akar-akar, banyak pokok-pokok yang menjala yang menghalang British melakukan serangan. Dan juga ada pokok-pokok yang ditumbangkan, pokok-pokok yang terbalik, semua itu pun menghalang secara semula jadi serangan yang dibuat oleh pihak British. Dan kawasan kubu tersebut berbukit bukau dan dikelilingi oleh hutan yang tebal. Itu backup dia lah bila berperang di dalam hutan. Itu adalah kejayaan Yang Tuan Antah yang menggunakan kubu pertahanan. Yang kedua yang menggunakan kubu, yang kita pun sedia maklum, adalah Rentap. Rentap ia telah bina kubu dia di Bukit Sadok, yang mana 3 kali British serang. 2 kali diserang oleh James Brooke, kali yang ketiga diserang oleh Charles Brooke. Barulah berjaya menggerakkan Rentap daripada Bukit Sadok ke kawasan yang lain, iaitu ke kawasan Entabai, sebelum Rentap meninggal dunia. So 3 kali serangan, barulah berjaya untuk menewaskan kubu pertahanan Rentap di Bukit Sadok. Yang mana Rentap berjaya mematahkan serangan keluarga Brooke sebanyak 2 kali. 3 kali serangan, 2 kali dia dapat patahkan, iaitu pada tahun 1857 dan 1858. Sebab apa? Sebab keutuhan. Keutuhan ni adalah kekuatan kubu Bukit Sadok. Keutuhan ni maksudnya kekuatan. Kekuatan kubu di Bukit Sadok. Dan kubu Bukit Sadok terletak di kawasan yang curam. Curam ni kawasan yang curam. Kalau bukit, yang ni bukit, curam. Kalau nak naik atas ni, dia susah lah buat curam kan. Kubunya terletak di sini. Jadi menyukarkan pihak British. Menyukarkan pihak British, dan bukit dia pun tinggi. Jadi penat tau. Kita nak buat daki bukit biasa pun penat, apatah lagi pegang senjata nak tembak orang. Lagi menyukarkan pihak British. Dan dikelilingi oleh hutan rimba dan bukit batu kapur. So bila hutan, kita fahamlah hutan. Hutan bukannya macam padang, lapang. Itu bukan hutan. Hutan ni ada pokok, macam-macam pokok lah, tinggi-tinggi, susah. Susah kita nak detect mana musuh. Itu berperang dalam hutan, itulah kepakaran sebenarnya, kepakaran kepada tentera-tentera kita. Dan terdapat halangan kayu belian. Kayu belian ni kayu yang kukuh. Kayu belian ni merupakan kayu yang sangat kukuh. Setebal 2 kaki yang tidak boleh ditembusi oleh peluru pada ketika itu. Dan Rentap juga menggunakan meriam. Dia juga menggunakan meriam yang dipanggil sebagai bujang timpang berang. Bujang timpang berang. Yang diperbuat daripada besi. Itu antara kekuatan-kekuatan Rentap dalam mempertahankan kawasannya di Bukit Sadok. 3 kali serangan, 2 kali berjaya dipatahkan. Kali yang ketiga barulah berjaya ditewaskan. Kita dah bincang cerita penentangan ini di 7.1. Kalau yang lupa boleh rujuk balik 7.1. Itu adalah cerita. Dan kat sini dia punya
kekuatan ni adalah kubu pertahanan. Jadi nanti British pun dia fikirlah, kenapa boleh kalahkan ketiga tu? Sebab British ubah strategi. Dia kata kubu ni sangat kuat. Kalau kubu ni sangat kuat, cara kita nak tewaskan Rentab, kita kena musnahkan kubu itu. Nak musnahkan kubu, kita tak boleh tembak dengan pistol, dengan senapang, tak tembus. So kita kena gunakan meriam. So digunakan meriam yang sangat besar. Okey. Digunakan meriam yang sangat besar nanti. Ni meriam contoh. Ni roda dia. Ni tempat tujuh. So dia tembak. Okey, dia tembak keluar bagi meruntuhkan kubu yang dibuat oleh pihak Rentak. So dia ada nama juga dia ada nama juga rasanya meriam dia. Dipanggil meriam Bujang Saduk. Ni adalah meriam yang digunakan oleh pihak British untuk menewaskan, menghancurkan kubu Rentak di Bukit Saduk. Itu adalah meriam yang digunakan. Itu strategi British. Dia ubah strategi dia. Bijak dia kata kita tembak kubu ni tak tembus. So nak tembak tu boleh tembus, kita gunakan yang lebih besar lah. Gunakan meriam. So dapat hancur. Bila hancurnya kubu itu, so British barulah dapat menewaskan Rentab di Bukit Saduk. Itu cerita untuk kekuatan yang kedua. Okey, selain daripada Rentab, ada seorang lagi iaitu Mak Sato di Sabah. Mak Sato juga menggunakan kubu. Dia punya kubu yang dikenali sebagai Kota Mak Sato. Dia buat kubu ni macam pagar. Macam pagar di kawasan dia. So bila pagar ni, seolah kawasan itu dianggap macam kampung lah. Kampung, satu penempatan yang dikenali sebagai Kota Mak Sato, yang terletak di Kampung Kepayang Lama, Tambunan. Kedudukan kota ini strategik kerana terletak di tebing Sungai Sunsuron yang membekalkan sumber air. Dan kota ini menjadi pusat tinjauan kegiatan British. Apa yang British buat dapat dilihat daripada kota ini. So itu pun strategi yang digunakan oleh Mak Sato untuk mempertahankan kawasannya daripada serangan British. Okey, itu adalah faktor kekuatan yang kedua. Okey, kekuatan yang ketiga yang digunakan adalah senjata. Okey, dari segi persenjataan ataupun senjata. Okey, sama ada keris ke, pedang ke, pistol ke. Sebab walaupun kita punya teknologi, tak boleh tanding dengan teknologi senjata yang dimiliki oleh British, tapi sekurang-kurangnya kita dah ada kemajuan. Ada di antara pejuang-pejuang yang dah ada senapang. Kalau zaman-zaman dulu kita gunakan keris dan pedang je. Tapi semasa nak menentang British ni, ada pembesar-pembesar yang dah ada senapang jenis flintlock. Dan juga Snider rifle Snider rifle. Dah ada senapang sendiri lah. Dah ada senapang sendiri. Untuk membuat serangan hendap terhadap kuasa British. Ni semasa ni Dosaid ni Dosaid. Dia ada angkatan tentera dia dah ada yang menggunakan senapang. Beliau juga menggunakan meriam yang kecil yang digelar sebagai Lela Rentaka. Wish, macam pernah dengar je Rentaka tu. Apa cerita boboiboy ke? Okey. Rentaka. Okey. Yang mudah dibawa ke medan pertempuran. Yang mudah dibawa ke medan pertempuran. So itu pun membantu pembesar-pembesar dalam membuat serangan terhadap British yang membolehkan mereka menang pada peringkat awal. Itu dari segi senjata. Dan yang keempat adalah dari segi perundangan. Perundangan kita tak ada tokoh lain lah yang gunakan undang-undang, cuma Haji Abdul Rahman Limbong yang gunakan undang-undang di Terengganu. Yang mana beliau memohon lesen sebagai pleader untuk membela para petani Terengganu di mahkamah dengan menggunakan hujah-hujah agama. Antaranya hujah yang digunakan adalah tanah yang ada di bumi ni bukan milik siapa-siapa. Itu adalah milik Tuhan. Tanah yang dikerjakan oleh mereka adalah hak Allah. Hak Tuhan. Kenapa British perlu halang? British tak boleh jawab. British tak boleh nak jawab soalan ini. Itu yang membolehkan Haji Abdul Rahman Limbong boleh menang. Sebab tak dapat dibalas oleh pihak British.
Dan beliau berhujah lagi sistem percukaian yang digunakan berlawanan dengan hukum agama, hukum syarak oleh Islam. Jadi banyak yang diterangkan itu dia gunakan hukum-hukum Islam untuk menidakkan apa yang dibuat oleh pihak British. Dan kebanyakannya tak dapat dijawab oleh pihak British. Okey, pada dalam sistem perundangan memang Habji Abdul Rahman Limbong boleh menang. Tapi British pun dia bukan, walaupun dia kalah dari segi perundangan itu, dia cari dia tukar strategi dia. Dia cari apa kesalahan Habji Abdul Rahman Limbong ni dari sudut lain. Dia pun gunakan undang-undang yang dipakai di Terengganu. Apa yang dibuat oleh Habji Abdul Rahman Limbong ni yang telah melanggar undang-undang. Itu yang akhirnya beliau telah ditangkap dan dibuang negeri ke Mekah. Sebab apa? Dia yang menghasut. Dia kata Habji Abdul Rahman Limbong ni ditangkap sebab menghasut rakyat supaya bangkit menentang. So ada hasutan. Hasutan itu satu kesalahan dalam peraturan ataupun dalam undang-undang British di Terengganu. So ditangkap disebabkan itu. Dan hukuman dia dibuang negeri, dan dia dibuang negeri ke Mekah. Dan dia dibuang negeri ke Mekah. Bila dia dibuang negeri, tak ada lagi tokoh yang memimpin rakyat untuk bangkit menentang British di Terengganu. Itu kekuatan yang digunakan oleh Haji Abdul Rahman Limbong, iaitu menggunakan perundangan. So kat sini kita ada berapa? Kita ada 4 Kita ada 4 kekuatan. Kita ada 4 kekuatan, iaitu yang pertama sekali muafakat, yang digunakan oleh Datuk Mahathir Lela dan juga Syarif Masaho. Yang kedua kita ada kubu pertahanan yang digunakan oleh Yang Tuan Antah, Rentap dan Mak Sato. Dan yang ketiga kita ada persenjataan, contohnya yang digunakan oleh Dor Said, ada senapang dan juga ada meriam. Dan yang keempat, kekuatan menggunakan perundangan seperti mana yang dilakukan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Ada soalan? Boleh faham? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tanah Seri masuk. Dia nak belajar sejarah lah tu dia masuk. Daripada 3B pun nak masuk kelas hari Ahad. Dia nak belajar sejarah lah tu. 3B dah belajar tajuk ni. 3B dah belajar tajuk ni. 3G je lah, dia tertinggal sikit. Ada soalan tak berkaitan dengan kekuatan? Boleh faham tentang kekuatan yang dimiliki oleh pembesar-pembesar tempatan yang membolehkan mereka menang pada peringkat awal? Boleh faham? Bagus. Tan Cheng Hui kata boleh faham. Yang lain boleh faham tadi sini dengan Janani boleh faham? Faham. Alright. So, bila ada kekuatan, biasanya lawannya apa? Bila ada kekuatan, lawannya adalah kelemahan. Apa pula kelemahan yang menjadikan mereka kalah pada peringkat akhir? Kita nak lihat pula apa kelemahan yang dimiliki oleh penentangan masyarakat tempatan ini yang menyebabkan mereka kalah pada peringkat akhir. So kita lihat kelemahan dia. Sekejap, ego minum air sekejap boleh? Kelemahan. Kekuatan lawannya adalah kelemahan. Sebab apa ada kelemahan? Disebabkan kelemahan lah kita kalah. Disebabkan kelemahan lah. Kalau tak ada kelemahan, mungkin kita tak dijajah. Mungkin kita tak akan dijajah daripada dulu sampai sekarang. Mungkin setakat penentangan tu je kita dijajah, lepas tu kita menang, kita tak dijajah lagi mungkin. Tapi disebabkan adanya kelemahan, kita terus dijajah sampailah 1957. Yang kita akan sambut nanti ni, kemerdekaan kita tak lama lagi, 2-3 hari lagi kita nak sambut kemerdekaan kita yang ke-64. Dah 64 tahun lah kita nak merdeka. Dah tua sebenarnya Malaysia ni. Dah tua dah. Kalau kita ikut umur kita, umur 64 tu dah kategori veteran. Dah kategori veteran dah Malaysia ni. Jadi kita nak jaga
nak jaga kesihatan 64 tu, nak jaga kesihatan Malaysia tu, siapa nak jaga? Awak semualah. Okey, awak semua yang perlu jaga, yang perlu teruskan keharmonian Malaysia ni. Walaupun dah 64, tapi kita dalam keadaan yang sihat. Sihat maksudnya sihat dari segi ekonomi, kita tak merudum, dari segi sosial, hubungan antara kaum tak ada pergaduhan dan sebagainya. Dari segi politik kita jaga dengan baik. So itu baru kita panggil Malaysia yang sihat, yang dah berumur 64 tahun. Bermula 1957. Birthday ni bukan Malaysia lah. Malaysia sebenarnya ni Persekutuan Tanah Melayu. Kalau Malaysia kalau ikutkan, dia digabungkan pada 16 September 1963. Okey, itu hari Malaysia yang kita akan bincang nantilah. Di tingkatan 5 di tingkatan 5 baru akan masuk cerita tentang Malaysia. Okey, kita lihat kelemahan. Kebanyakan kebangkitan menentang British hanya dimenangi oleh masyarakat tempatan pada peringkat awal penentangan sahaja. Selepas itu kebangkitan tersebut dapat ditangkis dengan mudah oleh pihak British. So, apakah kelemahan strategi pemimpin tempatan sehingga kebangkitan masyarakat tempatan menentang British gagal? Apa kelemahan mereka? Okey, yang pertama kita lihat penentangan bersenjata. Okey, kelemahan dia dari segi penentangan bersenjata. Yam Tuan Antah pejuang yang terbilang. Okey, British menggunakan meriam yang besar. Itu kelemahan kita. Kita ada senjata, kita ada meriam, kita ada senapang, kita ada pistol. Tapi British ada senjata yang lebih canggih. Itu kita tak boleh lawan. Dia ada senjata yang lebih canggih. Kita ada senapang, dia ada senapang yang lebih canggih. Kita ada meriam, dia ada meriam yang lebih canggih, yang lebih besar daripada kita. Yang dapat menghancurkan kubu pertahanan Yam Tuan Antah di Bukit Putus dan juga di tempat-tempat yang lain lah, yang menyebabkan Yam Tuan Antah akhirnya kalah. Selain daripada itu juga, Yam Tuan Antah yang ada senapang ni, dia juga kehabisan peluru. Okey, dan juga kekurangan ubat bedil. Bila dah tak ada peluru, dah tak ada ubat bedil, macam mana nak gunakan senjata itu? Senjata ada, peluru habis. Sebab tu juga cakap, kita ada senjata tapi kelengkapan kita kurang. Kita tak ada peluru yang mencukupi untuk menewaskan British. Kita mungkin berjaya membunuh beberapa orang pegawai, tapi secara keseluruhannya kita tak berjaya menewaskan British. Okey? Dan British berjaya menawan Paroi dan Bukit Putus, dan Yam Tuan Antah berundur ke Johor. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang rentap pun sama. Okey, kita ada meriam. Okey, rentap ada meriam. Tapi Brok juga ada meriam yang lebih besar, yang dikenali sebagai meriam tembaga Bukit Saduk. Dan angkatan tentera Brok juga lebih besar berbanding dengan rentap. Itu yang membolehkan Brok berjaya menawan Bukit Saduk dengan menghancurkan kubu di Bukit Saduk menggunakan meriam Bukit Saduk. Dan Brok berjaya menawan Bukit Saduk, dan rentap terpaksa berundur ke Entabay, dan selepas itu beliau meninggal dunia di Entabay. Okey, itu adalah kelemahan yang pertama dari segi senjata yang digunakan. Okey, kelemahan yang kedua adalah ancaman perundangan barat. Dia gunakan undang-undang barat yang dibuat. Contohnya yang cikgu sebut tadi, melibatkan perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong ni seorang yang pakar dalam undang-undang. Tapi British cari jalan. Macam mana dia nak kalahkan Haji Abdul Rahman Limbong ni? Dia petah berkata-kata. Dia cari jalan dari segi undang-undang barat yang digunakan di Terengganu. Apa yang dibuat oleh Haji Abdul Rahman Limbong yang telah melanggar undang-undang? So dilihat kat situ ada beberapa tindakan yang telah dibuat Haji Abdul Rahman Limbong, iaitu melibatkan kebangkitan rakyat. Rakyat menentang British. Itu satu kesalahan. Okey, petani-petani di Kuala Telembong menentang peraturan baru untuk membersihkan tanah tanpa mengambil pas kebenaran. So undang-undang dia kena ambil pas, tapi rakyat buat tanpa ambil pas. So itu satu kesalahan. So itu yang cuba digunakan oleh British untuk tangkap Haji Abdul Rahman Limbong ni. Okey, lepas tu ada lagi kebangkitan pada tahun 1925.
300 hingga 500 orang petani berkumpul di Kuala Telemong dan membersihkan 200 ekar tanah milik Tengku Nik Maimunah pun sama tanpa pas kebenaran. Kesalahan ini adalah tidak tanpa mengambil pas, tanpa pas kebenaran. Okey, benda yang sama. Kebangkitan 1928, berlaku kebangkitan tani di Marang. Mereka mengisytiharkan perang, lagilah isytihar perang terhadap British. Menduduki balai polis, menduduki bangunan kerajaan, kibarkan bendera merah di Kuala Berang. Kat sinilah barulah British tangkap. Sebab dia kata yang mengetuai, yang menghasut rakyat untuk bangkit menentang adalah Haji Abdul Rahman Limbong. Mereka siasat-siasat yang apa ni? Yang menghasut rakyat adalah Haji Abdul Rahman Limbong, dan untuk tujuan itu beliau telah ditangkap dan dibicarakan atas kesalahan melanggar undang-undang di Terengganu, dan beliau dijatuhi hukuman buang negeri ke Mekah. Okey, dibuang negeri ke Mekah atas kesalahan menghasut. Okey, itu cara British untuk menewaskan Haji Abdul Rahman Limbong. Kalau gunakan undang-undang mahkamah, okey, undang-undang lain, dia dapat lawan balik. Okey, tapi bila tindakan apa yang dibuat itu, bukan dia cakap, apa yang tindakan yang dibuat itu pun melanggar peraturan negeri, itu yang menyebabkan beliau telah dihukum tapi taklah dibunuh, cuma dibuang negeri ke Mekah atas kesalahan menghasut. Okey, itu yang dibuat oleh, itu yang menyebabkan kelemahan, antara kelemahan yang dapat diambil peluang oleh British untuk menewaskan penentangan masyarakat tempatan. Okey, yang ketiga, kita lihat yang ketiga, gagal mentafsir perjanjian. Okey, gagal mentafsir perjanjian. Kalau kita lihat 7.1, yang menggunakan strategi perjanjian, mencabar perjanjian adalah Datuk Maharaja Lela. Tapi dia tak berjaya mencabar perjanjian tersebut. Sebab apa tak berjaya? Sebab dia gagal tafsir perjanjian yang dibuat. Contoh, sepatutnya kita bila kita terima perjanjian apa-apa, ini pengajaran kepada kita lah ini pun satu sifat bijaksana yang perlu ada. Bila kita terima apa-apa perjanjian lah, okey, contoh awak nanti awak dah besar, awak dah bekerja, okey, ada orang offer awak perjanjian, okey, tiba-tiba apa, tanda tangan je. Umpama perjanjian itu adalah untuk tukar hak milik rumah awak kepada nama dia, awak tanda tangan je. So bahaya. So apa-apa surat perjanjian yang nak ditanda tangan, kita kena tafsir betul-betul perjanjian itu. Ada tak berlakunya tipu muslihat, ada tak berlakunya penipuan. So kena baca betul-betul, jangan tanda tangan. Walaupun kita percaya pada orang tu, kita jangan percaya 100%. Okey, kita kena berhati-hati, baca dulu apa yang diberikan kepada kita. Dah puas hati, dah tanya banyak pihak dan semua kata selamat dan sebagainya, barulah tanda tangan. So pastikan perjanjian itu tidak merugikan kita. Pengajaran ini, tindakan Sultan dan Pembesar Perak yang mencabar perjanjian menemui kegagalan. Okey, usaha membatalkan perjanjian tersebut perlu mendapat sokongan daripada British. Dia tak boleh nak batalkan macam tu je, kena dapat sokongan. Tapi British memang tak sokong. Dan pembesar Melayu juga tidak diberikan masa yang cukup untuk meneliti perjanjian Pangkor tersebut. Terus suruh tanda tangan je. Bila dah tanda tangan baru nak cabar, memang dah terlambat lah, sebab dah tanda tangan. Kalau cabar di mahkamah pun memang tak boleh buat apa-apa, sebab kita dah tanda tangan setuju. British pula kat sini bijak dia tak bagi masa yang lama untuk kaji ni, untuk tengok perjanjian. Dia kata kalau tengok lama-lama nanti, bila mereka dah faham, mereka tak akan tanda tangan. So kita bagi mereka sekejap, panggil je meeting, suruh tanda tangan terus. Itu strategi British. Itu yang digunakan. Alright. So kat situ gagalnya, kelemahannya adalah gagal tafsir perjanjian dengan baik. Okay. Sebab mereka tak diberikan masa yang cukup untuk kaji betul-betul. Sebab itulah kelemahan yang menyebabkan mereka tak dapat menewaskan British. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat adalah tipu muslihat. Okey, yang keempat adalah tipu muslihat. Itu biasalah. Okey, kita dah belajar dalam bab yang ketiga pun, antara strategi British dalam menawan ataupun meluaskan kuasa ke negeri-negeri Melayu adalah menggunakan tipu muslihat. Okey, kita lihat
tipu muslihat ni berlaku di mana? Semasa penentangan Tok Janggut di Kelantan. Yang mana British mendesak Sultan Kelantan supaya mengisytiharkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya sebagai penderhaka kepada Sultan Kelantan. Dia hasut. British dihasut Sultan. Dia kata, saya nak tuanku isytiharkan kepada semua rakyat Kelantan yang Tok Janggut ni seorang penderhaka. Bila rakyat dengar daripada suara Sultan sendiri yang kata Tok Janggut penderhaka, Sultan akan lebih percaya. Sultan pula, rakyat akan lebih percayalah. Kalau British yang cakap, Tok Janggut penderhaka, rakyat takkan percaya. Tapi bila Sultan, itulah orang Melayu. Orang Melayu bila Sultan dia yang mengarahkan, dia akan akur. So bila Sultan yang isytiharkan Tok Janggut sebagai penderhaka terhadap Sultan, so itu telah berjaya menakut-nakutkan rakyat supaya tak sokong perjuangan Tok Janggut. Walaupun perjuangan Tok Janggut itu adalah untuk menentang British, bukan untuk menentang Sultan. Tapi bila Sultan dah cakap macam tu, rakyat dah macam berbelah bahagi. Nak sokong Sultan ke, kan aku lawan Sultan, aku pun jadi penderhaka. So itu yang melemahkan perjuangan Tok Janggut di Kelantan. Yang akhirnya beliau terkorban dalam pertempuran dengan pihak British. Seorang lagi yang menggunakan yang terkena tipu muslihat adalah Mak Saleh. Kita dah bincang juga yang mana SBUB menggunakan tipu muslihat untuk melemahkan perjuangan beliau. Yang mana dalam rundingan perdamaian Menggatal, SBUB membenarkan beliau mentadbir daerah Tambunan. Konon-kononnya beri. Bila dah masuk, SBUB pun ambil semula pentadbiran di Tambunan. Dan Mak Saleh terperangkap kat situ dan akhirnya terkorban. Dalam dia cuba nak lawan balik, dia terkorban kat situ. Itu antara tipu muslihat yang telah dibuat oleh British yang melemahkan perjuangan tokoh-tokoh tempatan. So kat sini pun kelemahan dia ada berapa? Semua sekali ada 4 kelemahan. Yang pertama sekali dari segi persenjataan, senjata. Tokoh kat sini kita ada Yam Tuan Antah dan juga Rentap. Seorang lagi kita ada Mak Sato pun sama. Dia ada Mak Sato dari segi kubu pertahanan je. Rentap dan juga Yam Tuan Antah. Yang kedua, kita ada mengancam undang-undang barat. Mengancam undang-undang barat maknanya Haji Abdul Rahman Limbong ni dia telah melanggar undang-undang lah kita kata, melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh Kuasa Barat di Terengganu. Itu strategi British untuk memerangkap Haji Abdul Rahman Limbong supaya ditangkap dan didakwa, akhirnya telah dibuang negeri. Yang ketiga, gagal tafsir perjanjian. Gagal tafsir perjanjian. Yang telah berlaku semasa penentangan Datuk Maharaja Lela. Dan yang keempat adalah tipu muslihat. Iaitu berlaku semasa penentangan Tok Janggut dan juga Mak Saleh. Itu adalah 4 kelemahan yang menyebabkan penentangan masyarakat tempatan menemui kegagalan. Faham? Ya, Tan Nasri, ada apa masalah dengan tipu muslihat? Awak tak faham ke? Maksud tipu muslihat? Sedih dia bunyi. Faham ke tak faham? Faham yang lain boleh faham tentang kelemahan? Ada apa-apa soalan tanya? Boleh faham. You Jahwi kata boleh faham. So kekuatan ada 4, kelemahan ada 4. So jangan tukarlah. Kalau ada soalan tanya, huraikan tentang ataupun senaraikan kekuatan kekuatan penentangan masyarakat tempatan terhadap Kuasa Barat. So awak kena listkan lah apa, ataupun kalau kita huraikan penentangan, maka dia 4. So huraikan. Kelemahan pun sama. So tengok soalan betul-betul. Dia tanya kekuatan dia tanya kelemahan. Alright. So sikit lagi, last kali kita lihat kegagalan penentangan masyarakat tempatan. Kenapa boleh gagal? Kenapa penentangan masyarakat tempatan menemui kegagalan? Tadi ada kekuatan dan ada kelemahan, dan kenapa boleh kalah? Kenapa perjuangan tu dia tak terus menang? Menang kali pertama, kenapa tak terus menang kali kedua?
Ni antara sebab-sebabnya lah kenapa penentangan masyarakat tempatan menemui kegagalan. Kita lihat yang pertama, atas sekali. Okey, kerana penentangan bersifat setempat sahaja, tidak meluas ke seluruh negeri. Maksudnya, kalau Dosaid, di kawasan Dosaid je yang menentang. Okey, dia taklah, bila Dosaid menentang, semua negeri lain pun menentang bersama. Dia tak ada macam tu. Itu yang menyebabkan dia tak boleh menang secara berterusan. Sebab British memang ada kekuatan yang lebih besar. Bila dia dah kalah, dia akan panggil lagi tentera-tentera yang lain untuk backup. Okay, so itu yang menyebabkan kalah. Yang kedua, okay, sokongan tidak menyeluruh. Kurangnya sokongan daripada pihak istana, terutamanya pihak istana. Pihak istana dia tak boleh sokong sebab dia sebagai pemerintah yang dinasihati oleh pihak British. So tak ada sokongan. Mereka tokoh-tokoh ini bergerak sendiri je. Bergerak sendiri. Kalau ada bantuan pun bantuan daripada sahabat-sahabat yang dekat. Itu pun tidak berpanjangan. Ada yang sokong pada peringkat awal dan tidak sokong pada peringkat akhir. Itu yang menyebabkan mereka kalah. Yang ketiga, kelemahan teknologi. Senjata barat lebih canggih berbanding dengan senjata yang digunakan oleh masyarakat tempatan. Kita tengok dari segi dah. Kita ada meriam, dia ada meriam juga yang lebih besar. Kita ada senapang, dia ada senapang lebih banyak, peluru pun banyak. Kita ada senapang, peluru pun sikit. Jadi bila tembak habis peluru, habislah. So itulah kelemahan. Yang keempat, kelemahan strategi. British menggunakan pelbagai strategi untuk mengatasi kebangkitan masyarakat tempatan. Seperti kekuatan tentera. Okay, dia kalah dengan 100 orang tentera, dia bawa lagi 300 orang. Kalah 300, dia bawa lagi 1000 orang tentera. So strategi British memang selalu mendahului strategi yang digunakan oleh penentangan masyarakat tempatan. Okay, senjata moden, pecah belahkan pakatan, gunakan istana, tipu muslihat, tipu daya. Itu adalah strategi-strategi British untuk menewaskan penentangan kuasa, penentangan masyarakat tempatan. Yang kelima, okay, berpakat dengan Belanda. British berpakat dengan Belanda, yang mana kedua-dua pihak bekerjasama untuk memadamkan kebangkitan masyarakat tempatan. Okay. Dan yang keenam, faktor istana. British menggunakan istana untuk memadamkan kebangkitan, seperti mana yang digunakan semasa melemahkan penentangan Tok Janggut di Kelantan. Diminta Sultan isytiharkan yang Tok Janggut sebagai pendahaka. Rakyat pun bila dengar Sultan cakap macam tu, rakyat dah belah bagilah. Nak sokong Sultan ke nak sokong Tok Janggut? Sokong Tok Janggut nanti jadi pendahaka. Sokong Sultan jadi kita ni macam menyokong British. Jadi mereka dah berbelah bagi dan melemahkan penentangan Tok Janggut kat situ. Okay, itulah sebab kenapa penentangan masyarakat tempatan menemui kegagalan. Okay, boleh faham? Ada 6 faktor. So baca betul-betul, mana tahu keluar dari exam sebagai soalan struktur, mana tahu. Okey, Pak Cikgu yang buat soalan. Soalan pun tak berapa siap lagi ni. Cikgu sedang merangka beberapa soalan lagi untuk melengkapkan soalan ujian kita. Kan mungkin cikgu dapat idea pada hari ini, mana tahu kan. So tolong faham. Okey. Alright. So kesimpulan apa yang kita belajar pada hari ini adalah kisah perjuangan masyarakat tempatan menentang kuasa barat perlu dijadikan iktibar oleh generasi muda pada masa kini. Siapa generasi muda? Cikgu ke awak? Okey, mestilah cikgu yang lebih muda kan. Okey, mestilah awak mestilah generasi awak semua ambil pengajaran daripada apa yang berlaku ni. Kebangkitan masyarakat tempatan mudah ditewaskan oleh British kerana kelicikan mereka menyusun strategi. Jadi pengajaran kat sini, kita kena pandai susun strategi. Okay. Bila kita pandai susun strategi, kita akan berjaya. Okay. Dan gunakanlah susun strategi ni untuk perkara-perkara yang baik. Bukan kita susun strategi untuk melakukan perkara-perkara yang tak baik. Ada juga orang bijak, tapi bijak dia ke arah yang tak baik. Bijak cara-cara nak curi. Bijak cara-cara nak merompak. Pun ada juga kita lihat dalam berita kan, macam mana mereka masuk ke kedai emas nak curi. Pun bukan mudah-mudah mereka nak masuk tu. Mereka susun strategi. Tapi strategi mereka ke arah yang tak baik. Itu kita tak nak. Okey.
Dan oleh itu kita haruslah menghargai perjuangan tokoh-tokoh tempatan yang bangkit menentang British. Walaupun mereka kalah, tapi kita perlu hargai. Sebab disebabkan perjuangan mereka lah telah membuka minda rakyat untuk sama-sama berjuang, meneruskan perjuangan menentang British. Dan akhirnya kita menentang, walaupun kita tak menentang secara kekerasan, kita bangkit untuk berunding, terus berunding dengan pihak British. Akhirnya kita dapat kemerdekaan. Itu adalah pengajaran daripada 7.3 yang kita bincang pada hari ini. Okey, ada soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada Boleh faham Semua boleh faham? Tengok-tengok lagi. Oh, dah ramai dah masuk ni. Okey. Jaslyn. Jaslyn boleh faham, Jaslyn? Liang Hao Zuan boleh faham. En Ying Ying boleh faham. Jerin En Jiahui boleh faham. Okay, Chiu Sing Lu boleh faham. Okay, alright. Chia Jiling boleh faham Daneshwara boleh faham. Daneshwara. Syekh Ziling boleh faham. Tanah Seri boleh faham. Tanah Seri. Janani. Samudeswari boleh faham. Boleh. Suara macam. Okey. So boleh faham. Kita akan sambung di Telegram untuk sesi tutorial. Cikgu akan bagikan soalan dalam kelas kit. Seperti biasa, masukkan nama seperti mana nama yang sebelum ni Gunakan nama penuh. Cikgu nak gunakan nama penuh awak seperti mana dalam IC. Nanti exam pun sama, gunakan nama penuh. Okey, tengok IC. Kalau lupa nama penuh awak, tengok IC. Itu tulis. Supaya awak dah dapat lihat tugasan-tugasan awak yang lalu. Jangan gunakan nama lain nanti awak dah keliru. Mana satu ID aku ni. ID awak adalah nama penuh awak. Okey, masukkan nama dan siapkan latihan seperti biasa. Dalam kelas kit cikgu akan berikan di Telegram. Okay, so itu saja pada hari ini. Terima kasih kepada semua 3 gigih dan ada seorang 3 bestari kat sini yang join kelas. Terima kasih dan kita jumpa di Telegram. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Bye bye.